nak melakar satu graf fungsi trigonometri ataupun trigonometric functions, di mana julat nilainya adalah X diberikan di antara 0 sampai 360 darjah. Dalam video sebelum ini, cikgu ada terangkan berkenaan bagaimana nak melakar asas graf, iaitu Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangent X. Dalam satu lagi video, cikgu bincangkan kesan ke atas graf fungsi trigonometrik ini apabila nilai sin X, iaitu A sin X, nilai A itu mengalami perubahan. Dan jika nombor depan sin X itu berubah, kita dapati bagaimana graf itu berubah. So daripada apa yang kita pelajari, cikgu harap akan membantu murid-murid untuk melakarkan 3 lagi graf trigonometri yang kita akan bincang dalam video ini. So maksudnya, pengalaman yang murid dapat daripada video yang pertama, iaitu bagaimana nak melakar basic graph, trigonometric basic graph. Selepas mempelajari basic graph untuk sin, cos dan tangent, cikgu pilih Y equals to A sin X, iaitu cikgu pilih Y sama dengan A sin X. Dan apabila nilai A ini cikgu tukarkan menjadi 2, 3 dan sebagainya. Apabila cikgu tukarkan menjadi 2, contohnya, ia akan menjadi Y sama dengan 2 sin X. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana nak lakarkan Y sama dengan 2 sin X. Juga cikgu tunjukkan Y sama dengan 3X. Nah, ini kita dah bincangkan. So, sekarang murid-murid sudah mempunyai pengetahuan kesan ke atas graf. Kesan ke atas graf trigonometrik apabila nilai A ini diubah. Nilai A ini diubah. So, daripada apa yang dipelajari daripada graf sin itu, kita gunakan pengalaman itu untuk melakarkan 3 lagi graf di mana kita akan gunakan ke atas cos dan tangent. Iaitu nilai A, cos dan tangent itu kita ubah seperti mana kita ubah untuk sin. So, apa yang cikgu akan bincangkan dalam video ini ialah apa yang kita pelajari daripada, iaitu perubahan ke atas graf sin X apabila nombor di hadapan itu ditukar. Kita gunakan itu dalam melakar 3 lagi graf yang kita pilih untuk bincang dalam video ini. Kita akan mulakan bagaimana nak lakar graf trigonometrik di mana julat X adalah di antara 0 sampai 360 darjah seperti mana yang cikgu sebut. Satu kitaran penuh ataupun satu wave yang penuh ialah 0 sampai 360 darjah. So, kita akan belajar bagaimana nak melakar daripada pengalaman yang diperolehi dari melakar graf ini ke atas Y sama dengan 2 cos X. Jelas? So, cikgu akan bincangkan bagaimana nak melakar Y sama dengan 2 cos X. Cikgu padamkan di sini. Perhatikan di sini. Dalam soalan 1, anda dikehendaki untuk melakar satu graf fungsi trigonometrik, iaitu 2 cos X. So seperti mana yang cikgu sebutkan, apabila kita nak melakar graf trigonometrik, pertama 5 titik yang cikgu maksudkan itu perlu ditentukan. Yang itu ialah langkah pertama. So, langkah pertama untuk melakar graf trigonometrik, tak kira sin, cos ataupun tangent, yang penting adalah yang 5 koordinat cikgu maksudkan di sini. So, untuk cos, basic cikgu dah terangkan. So, daripada situ, dan apa yang murid-murid belajar daripada apabila nilai depan, sin itu cikgu ubah dan kesannya ke atas graf, digunakan di sini sekarang.
So sekarang sebelum cikgu lakar graf ini, cikgu perlu tentukan 5 titik yang cikgu maksudkan tadi. Okey? So dalam melakar graf basic y sama dengan dalam melakar graf cos x, iaitu basic graf asas, cikgu ada terangkan bahawa okey, yang ini adalah xy, di mana y ini adalah okey cos x. Cikgu ada terangkan okey 0 darjah, okey 90 darjah, 180 darjah, 270 dan 360 darjah. Jelas? So cikgu ada terangkan, masih ingat tak cikgu suruh hafal? Masih ingat tak? Cikgu ada beritahu kalau boleh hafal nilai-nilai ini. So cikgu ada beritahu apabila cikgu gantikan kosong, so cos kosong ialah 1, dan cikgu ada beritahu okey 90 adalah kosong, okey 180 adalah negatif 1, dan 270 adalah kosong, dan apabila cikgu ganti 360, so cos 360 adalah 1. Ini cikgu suruh hafal. So daripada sini murid-murid dapati bahawa so sini 1, negatif 1, so yang ini adalah y, okey 90, 180, 270, 360 x, okey. So di sini kosong. Masih ingat tak? So yang ini 1, kosong, negatif 1, kosong, 1. Cikgu ajar bagaimana melakarkan. Ini adalah graf y sama dengan cos x. Ini adalah graf y sama dengan cos x. Tapi sekarang yang kita nak lakarkan ialah 2 cos x. So maksudnya cikgu perkenalkan satu nombor depan cos x, mula-mula asalnya ialah 1, 1 itu menjadi 2. Dan apabila cikgu ubah nombor itu menjadi 2 cos x dan kesan ke atas graf, cikgu sudah bincangkan dengan menggunakan contoh saya. So apabila cikgu jadikan depan ini 2, maka yang cikgu dah katakan, masih ingat tak? So yang ini akan tukar menjadi, cikgu dah bincangkan ini semasa cikgu terangkan guna contoh sin. So yang ini adalah yang cikgu nak yang y ini adalah untuk y sama dengan 2 cos x, iaitu 2 di hadapan. So yang ini adalah 2, kosong, negatif 2, kosong, 2. Seperti mana kita lakukan ke atas sin? Apa yang kita lakukan ke atas sin? Kita lakukan di sini. So apabila kita melakukan perubahan di depan sin ataupun cos ataupun tangent, nombor di hadapan kita ubah, ia akan beri kesan ke atas tinggi, maksimum dan minimum bagi graf itu. Ia akan hanya mempengaruhi nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf berkenaan. So daripada situ, yang ini adalah y sama dengan cos x. Tetapi apabila cikgu tambah 2 di hadapan supaya menjadi y sama dengan 2 cos x, maka seperti mana kita belajar dalam graf menggunakan contoh y sama dengan 2 sin x, masih ingat tak? Daripada situ kita dapati apabila kita tambah 2, so yang maksimum itu daripada 1 itu menjadi 2, manakala minimum itu daripada negatif 1 menjadi negatif 2. Di sini pun sama juga. So untuk cos x, maksimum apabila cos di sini adalah 1, apabila di sini adalah 1, so maksimum adalah 1, minimum ialah negatif 1. So apabila cikgu perkenalkan 2, maka maksimum di sini akan menjadi 2, maksimum akan menjadi 2, dan minimum akan menjadi negatif 2. Jelas tak? So sekarang kesan ke atas graf trigonometrik apabila kita memperkenalkan nombor tak kira pada sin, tak kira dari kita letakkan pada cos ataupun tangent. So kesan adalah perubahan hanya berlaku pada maksimum dan nilai minimum bagi graf berkenaan. Jelas tak? Okey. So daripada sini kita dapati bahawa dapati bahawa untuk melakar y sama dengan 2 cos x, perhatikan nilai-nilai yang 5 koordinat yang cikgu maksudkan ataupun 5 titik yang cikgu maksudkan, iaitu yang ini adalah apabila y sama dengan 2 cos x. Jelas?
So yang ini adalah Y sama dengan cos X. So kita gunakan yang ini pula sekarang. So seperti biasa, okey, paksi Y kita tandakan paksi X. Okey, perhatikan sekarang maksimum adalah 2. Okey, so 1, 2, so sini 1, sini 2. Okey, so negatif 1, negatif 2, so negatif 1, negatif 2. Kemudian, okey, 90, 180, 270, 360, so di sini kosong. 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, yang ini adalah 360 darjah. Okey. Okey, so sekarang perhatikan apabila kosong, ya 2. Apabila 90, kosong. Apabila 180, negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, negatif 2 kita padamkan. Okey, 270 kosong. Dan perhatikan sekarang apabila ianya adalah 360 darjah, iaitu 2. Okey, 2 di sini. Okey, kita padamkan. Okey, perhatikan sekarang 5 koordinat yang cikgu maksudkan tadi, ataupun 5 titik yang cikgu maksudkan tadi. Okey, kita sambungkan sekarang. Okey, perhatikan sekarang graf yang kita hasilkan mempunyai bentuk yang sama. Bentuk tak berubah. Walaupun cikgu tambah 2 di hadapan cos di sini, bentuk graf tak berubah. Perhatikan bentuk graf tetap sama. Yang beza adalah ketinggian ataupun maksimum minimum, nilai maksimum minimum untuk graf berkenaan. So nilai maksimum minimum graf berkenaan dipengaruhi oleh nombor di hadapan, tak kira untuk sin, cos ataupun tangent. Faham tak? So ini adalah kesan ke atas graf apabila pada graf trigonometrik cikgu perkenalkan nombor di hadapan. So cikgu dah bincang satu contoh guna sin graf. Sekarang cikgu berikan satu lagi contoh dengan menggunakan cos graf. Di mana asal cikgu dah tunjukkan ini adalah 5 titik asal. Apabila cikgu tambah 2 di hadapan, perhatikan perubahan yang berlaku pada Y, iaitu jika cikgu tambah 2, perhatikan maksimum menjadi 2, minimum menjadi negatif 2. So kesan ke atas graf hanya satu saja apabila kita perkenalkan nombor di hadapan, iaitu ketinggian graf, iaitu maksimum dan minimum akan dipengaruhi oleh nombor di depan. Kalau depan nombor 2, maka maksimum adalah 2, minimum adalah negatif 2. Kalau cikgu letakkan 3 di hadapan, maksimum adalah 3, minimum adalah negatif 3. So kita akan tambah di sini sampai 3, bawah kita tambah sampai negatif 3, tapi bentuk masih kekal. Okey, bentuk graf cos kekal. Jelas? So ini adalah contoh bagaimana kita nak lakarkan Y sama dengan 2 cos X. Okey, sekarang kita padam ini dan kita akan bincangkan apabila cikgu letakkan, perhatikan 3/2 masih dengan cos X. 3/2. Nombor di depan sekarang ialah cikgu letakkan satu nombor pecahan supaya dapat membantu murid-murid. Bukan kita hanya menggunakan nombor bulat saja, kita juga boleh gunakan nombor pecahan. So nombor pecahan yang cikgu gunakan di sini ialah 3/2. So apakah kesan ke atas graf yang kita nak lakarkan? Okey, so kita padam dan kita akan lakarkan untuk soalan kedua pula. Okey, so cikgu padam yang ini. Okey, kita padam semua. Okey, kita akan lakarkan graf, iaitu graf sekarang ialah graf. Okey, grafnya ialah Y sama dengan 3/2 cos X. So untuk pengetahuan murid, 3/2 adalah 1/5. 3/2 adalah 1/5. So sekarang murid-murid sudah pun tahu bahawa, iaitu untuk graf cos ini, jika nombor di hadapan adalah 3/2 ataupun 1/5, maka nombor di hadapan ini hanya mempengaruhi maksimum dan minimum. So di sini maksimumnya adalah 1/5 dan minimumnya ialah negatif 1/5. So untuk asal sekiranya sini 1, iaitu Y sama dengan cos X. So 5 koordinat cikgu dah beritahu. Yang pertama ialah
1, kedua ialah kosong, ketiga ialah negatif 1. So kosong, 1, kita ada kosong mula-mula, 1 mula-mula, kemudian kosong, kemudian kita ada negatif 1, kemudian kosong, dan kita ada 1 balik. So sekarang perhatikan, so untuk 3/2 cos X, okay, kita perlu tentukan 5 koordinat yang kita perlukan tadi. Okay, kita tentukan. So yang ini adalah X dan Y. Y di sini adalah Y sama dengan 3/2 cos X ataupun 1/5 cos X. Jelas? So di sini kita dapati yang ini kosong, 90, 180, 270, 360. Jelas? Sekiranya yang ini adalah Y sama dengan cos X, di sini adalah 1. Kalau kita gunakan yang ini 1, 0, negatif 1, 0, 1. Okey? Tapi cikgu kata apabila kita perkenalkan satu nombor di hadapan, yang akan mempengaruhi ialah nilai-nilai seperti ini saja. So maksimum sekarang di sini ialah 1/5, iaitu apabila cikgu letakkan 3/2, 3/2 ialah 1/5. So cikgu boleh letakkan di sini 3/2 ataupun 1/5. Di sini kosong, yang ini adalah negatif 3/2 ataupun negatif 1/5. Kosong, dan di sini adalah 3/2 ataupun 1/5. Jelas? So sekarang perhatikan, okey, 5 titik yang cikgu maksudkan sekarang. So kita sudah pun tetapkan 5 titik yang diperlukan untuk melakarkan graf. Okey. So sekarang apabila kita nak lakarkan graf seperti biasa, aksi Y, okey, aksi X, okey. So ini 1, katakan 2, 1, 2, 1, 2. So 1, 2, so di sini kita ambil, okey, negatif 1. Okey, jarak sama. So katakan ini adalah negatif 2. Okey, yang kita nak sekarang ialah 1/5. Okey. So daripada sini kita ambil tengah-tengah. Yang ini adalah 1/5. Di sini ialah negatif 1/5. Jelas tak? Okey. So sekarang kosong. Okey, 1, 2, 3, 4. Iaitu sini 90, sini 180, sini 270, yang ini 360 darjah. Okey. Okey, sekarang kita tandakan, okey, apabila kosong, okey, yang ini 1/5. Okey. Lepas tu 90 kosong. Okey, perhatikan sekarang apabila 180. So 180 ialah negatif 1/5. So di sini adalah negatif, okey, 1/5 kita padamkan ini. Okey. Kemudian kosong apabila 270, dan akhir sekali perhatikan, okey, apabila 360, okey, 1/5. Okey, sekarang perhatikan, okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu sambungkan graf sekarang. Okey, perhatikan sekarang, okey, bentuk graf tetap sama. Cikgu kata bentuk itu tetap sama. Okey, bentuk graf tetap sama, hanya beza ialah apabila cikgu gunakan nombor depan cos X ialah 3/2 ataupun 1/5, ia hanya mempengaruhi ketinggian maksimum dan minimum. So di sini 1/5 ataupun 3/2, so maksimum adalah 1/5 ataupun 3/2. Minimum ialah negatif 1/5 ataupun negatif 3/2. Okey, jelas? So ini adalah kesan ke atas graf fungsi trigonometrik apabila kita perkenalkan nombor di hadapan, tak kira sin, cos ataupun tangent. Jelas? So cikgu dah bincangkan dua contoh kesan ke atas graf. Okey, apabila nombor di hadapan cos itu kita ubah. So cikgu gunakan 1 apabila cikgu letakkan dengan 2, lepas itu dengan 3/2. Dan dalam dua contoh ini cikgu gunakan cos X. Cikgu gunakan cos X. Dalam video sebelum ini cikgu gunakan 3 contoh, okey, di mana cikgu gunakan sin graf untuk dibincangkan. So sekarang murid-murid sudah pun tahu apakah kesan ke atas graf apabila nombor di hadapan iaitu sin X, nombor di hadapan sin X ataupun nombor di hadapan cos X mengalami perubahan. Okey, so sekarang kita nak tengok apakah kesannya pula ke atas tangent X.
Apabila nombor di hadapan itu diubah, apakah kesannya? Okey, so cikgu akan bincang bagaimana nak lakar, iaitu apabila cikgu perkenalkan 3 di hadapan tangent X dan apakah kesan ke atas graf. Okey, kita padamkan yang ini, kita akan bincang pula soalan yang ketiga. Okey, dalam soalan ketiga kita gunakan tangent untuk dilakarkan. Okey, sekarang perhatikan graf yang kita lakar ialah Y sama dengan 3 tangent X. Kalau murid-murid masih faham apabila cikgu bincangkan Y sama dengan tangent X, masih ingat tak? Okay, cikgu nak kita ingat balik 5 koordinat asas itu untuk tangent. So kita ulang balik. Okay, 5 koordinat tadi untuk tangent. Okay, so yang ini adalah X, Y. Okay, so di sini 0 darjah, 90 darjah, 180, 270 dan 360. Okey. Cikgu dah bincangkan. Okey. So sekarang kalau murid-murid masih ingat lagi, okey, cikgu ada beritahu semasa video yang pertama bila mula-mula cikgu perkenalkan lakarkan graf tangent X di antara 0 sampai 360. Masih ingat? So yang ini adalah 0, yang ini adalah infinity, yang ini adalah 0, yang ini adalah infinity dan yang ini adalah 0. Okey, masih ingat tak? So di sini apabila cikgu perkenalkan ini adalah apabila nombor di hadapan tangent adalah 1, iaitu asas. Nombor di hadapan adalah 1. Sekarang nombor di hadapan adalah 3. Nombor di hadapan adalah 3. So walaupun cikgu letakkan 3 di sini, bila X kosong masih kosong, tidak dipengaruhi. Apabila X 180, Y masih kekal kosong, tidak dipengaruhi. Dan untuk 360 ia masih kosong. So di sini ia tidak mempengaruhi. Manakala untuk 90 ia adalah sampai infinity. Infinity itu sampai mana kita tidak tahu. So di sini tidak ada maksimum ataupun minimum. Sebab kita tidak tahu sampai mana infinity. So untuk tangent, kalau kita letakkan nombor di hadapan, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dia kekal sama saja. Hanya kita tambah tunjukkan bahawa nilai di depan itu 3 itu saja. Tetapi dia kekal sama sebab cikgu kata untuk 90 maksimumnya kita tidak boleh tentukan sebab dia sampai infinity. Manakala untuk 270 pun sampai infinity. So 3 ini cikgu letak apa nombor pun dia tidak akan mempengaruhi graf asas dia. Okey, so sekarang kalau cikgu letakkan di 3 di sini pun, okey, masih di sini kosong. Yang ini infinity, yang ini kosong, yang ini infinity, yang ini kosong. So tidak mengalami perubahan. So untuk tangent, dia tidak memberi apa-apa kesan. Dia masih kekal seperti mana dia sama dengan Y sama dengan tangent X. So dia tidak mempengaruhi. So cikgu dah beritahu mengapa, sebab nilai pada 90 adalah sampai infinity, pada 270 adalah infinity. So infinity adalah satu nilai yang tidak tahu di mana haknya. Jelas? So di sini apa yang kita lukis adalah seperti mana kita lukis yang asal. So kalau murid-murid masih ingat lagi, okey, untuk tangent cikgu ada beritahu ada sedikit perbezaan di antara cos dengan sin. So Y di sini kosong. So di sini kita letakkan 3. Cikgu kata dia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Cikgu hanya tuliskan 3. Okey, atas 3, bawah negatif 3. Cikgu hanya tandakan saja untuk menerangkan dia mewakili 3 tangent X. Itu apabila kita tengok graf ini, kita akan faham bahawa graf ini adalah Y sama dengan 3 tangent X. Itu saja tujuan cikgu letakkan 3 dengan negatif 3 itu. Dan cikgu dah kata dalam graf tangent ini kita tidak ada maksimum dengan minimum sebab kedua-duanya adalah sampai infinity. So kita tidak boleh kata dia sampai 3 dengan negatif 3. Tetapi untuk menunjukkan graf yang kita lukis ini akan sama seperti Y tangent X, sama seperti, tapi nak tunjukkan beza, ia bukan Y
equals to tangent X, ia adalah Y sama dengan 3X, hanya dengan meletakkan 3 dengan negatif 3. Itu sahaja tujuan dia. Jelas? So selepas itu, okey, 1, okey, di sini 90 darjah. Okey, so kita letakkan di sini. Okey, so 180, so 270 dan 360 di sini X. Okey, lepas itu cikgu kata untuk lukis tangent ada beza sikit. So letakkan garis putus-putus untuk setiap satu untuk mewakili kuadran. Okey, cikgu dah tunjukkan yang itu. Okey, dan akhir sekali. Okey, masih ingatkan yang cikgu maksudkan dulu. Okey, kuadran pertama 2, 3 dan 4. Masih ingat tak? So di sini tangent di sini adalah positif. Tangent di sini adalah positif. Tangent di sini adalah negatif. Tangent di sini adalah negatif. Jelas? So di sini kuadran pertama, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. So di sini cikgu dah kata jangan lukis, okey, kena pada garis putus-putus. Jangan lukis kena pada putus-putus, ya. Okey, lukis sepanjang, jangan kena garis. Okey, so di sini, okey. Pada kuadran 3, okey, so yang ini 1, 2, okey, sorry, 3 di sini dan 4 di sini. Okey, so di sini sama juga, jangan kena pada garis putus-putus sepanjang garis, okey. Okey, lepas itu untuk 2 dengan 4 adalah negatif. Okey, so daripada sini, okey, kita lukis begini, okey. Okey, dan yang ini pula sama juga, yaitu sini ya, negatif. Okey, so yang ini adalah graf untuk Y sama dengan 3 tangent X. Kalau cikgu tak letakkan 3 di sini, cikgu kalau tak letakkan 3 di sini, yang ini Y sama dengan tangent X. Kalau cikgu letakkan 3 di sini, negatif 3 dan 3 di sini, yang ini adalah 3 tangent X, tapi perhatikan dia adalah sama seperti yang asal tadi. So untuk tangent X, okey, nilai di hadapan itu tidak mempengaruhi ke atas graf. Graf tidak berubah. So graf tidak mengalami sebarang perubahan walaupun cikgu perkenalkan nombor di hadapan tangent X. Yang beza itu yang nilai 3 dengan negatif 3 hanya untuk menerangkan bahawa graf tangent ini adalah 3 tangent X, itu saja. Kalau cikgu letakkan di sini 2, kalau cikgu letakkan di sini 2 dan di sini negatif 2, maka yang ini ialah Y sama dengan 2 tangent X. Jelas? So itu saja. So apa yang kita lukis ini adalah 3. So kita letakkan 3 di sini dan negatif 3. So apabila cikgu tengok satu graf tangent dan kita nampak di sini 3 dengan negatif 3, maka yang ini adalah Y sama dengan 3 tangent X. Jelas? So cikgu dah terangkan kesan ke atas graf sin, graf cos dan graf tangent. Apabila kita perkenalkan satu nombor di hadapan sin X, cos X ataupun tangent X. So, cikgu dah berikan contoh-contoh lakaran melibatkan graf-graf sin X. Dalam video ini cikgu terangkan berkenaan dengan cos X dengan tangent X. So, cikgu harap okey, apa yang cikgu terangkan dalam video ini dapat membantu murid memahami dengan lebih baik bagaimana nak melakarkan graf-graf sin X, cos X, tangent X. Seterusnya bagaimana nak lakarkan apabila kita perkenalkan nombor di hadapan sin X, cos X dan tangent X, dan apakah kesan ke atas graf. Cikgu dah bincangkan dengan terperinci. So sekiranya anda berpuas hati apa yang cikgu terangkan, berikan thumbs untuk cikgu untuk mendapatkan lebih banyak video berkenaan dengan trigonometri, fungsi trigonometri itu. Pastikan anda subscribe channel cikgu, dan seperti biasa, terima kasih.